khasiat sebegini, sama ada kita sedar tak sedar, tetap ada khasiatnya. Ustaz, baru hari ini ana tahu ni sebagai pendinding. Ya, selama-lama ni kita tak tahu kan? Memang akan ada, walaupun kita tahu ke tak tahu ke. Bila kita dah tahu, makin yakin tu maksudnya. Pilihlah mana satu kita ya. Kita mesti cari yang paling ringkas. Nah. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon diterima doa hajat dan permintaan. Kita dah sebut yang pertama, sibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Disebutkan di dalam kitab Mukhul Ibadah. Kita terus baca terjemahannya, dan dia berkata, Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darin. Amin Allahumma amin. Dia berkata, sesiapa yang ada hajat padanya, maka hendaklah dia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali selepas solat maghrib. Selepas solat maghrib, iaitu selepas selesai daripada solat fardu dan sunat, yakni ba'diyah. Dan dia tidak bangun daripada tempat dia duduk solat sehingga selesai membaca surah Al-Fatihah, yakni sebanyak itu. Dan selepasnya dia memohon, maksudnya jadi jangan berdiri dulu. Khatamkan dulu 40 kali Al-Fatihah. Khatamkan juga doa, barulah angkat daripada tempat duduk tadi tu. Ini bila dibuat ni? Selepas kita berdoa. Bukan selepas salam terus kita buat ni, tak. Selesaikan dulu wirid. Baru kita buat ini dan kita berdoa, baru angkat. Kemudian dia membaca doa ini selepas selesai membaca surah Al-Fatihah. Saya bacakan doanya. Ilahi ilmuka kafin anis su'al, ikfini bihaqqil fatihati su'ala, wa karamuka kafin anil maqal, akrimni bihaqqil fatihati maqala, wa hassil ma fi dhamiri. Artinya, ya Tuhanku, ilmumu melengkapi daripada persoalan. Cukupkanlah permintaanku dengan keberkatan surah Al-Fatihah. Jadi kita minta dengan barakah surah Al-Fatihah. Keberkatan ini memang ada. Sebab kalau dalam hari yang paling utama, hari Jumaat. Kalau tempat, tidak semua tempat barakah. Makkah, Madinah tak sama dengan Shah Alam. Sama juga dengan Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, Al-Masjid Al-Aqsa, itu tak sama. Jadi samalah juga tiang-tiang. Contohnya tiang dekat Masjid An-Nabawi, itu ada tiang-tiang yang special. Individu contohnya. Nabi itu tak sama dengan kita. Di kalangan Nabi sendiri tak sama. Yang Rasul Ulul Azmi itu lebih lagi barakahnya, maksudnya lebih lagi pengorbanannya gitu. Jadi kalau ada bulan yang special Ramadan, malam yang special Lailatul Qadar umpamanya, ya, Nabi yang special, para Nabi lah memang special. Kemudian tambah lagi di kalangan Nabi yang special lagi Rasul, di kalangan Rasul yang special 5 Ulul Azmi gitu. Jadi akan ada kelebihan-kelebihan. Sama surah Al-Fatihah itu ketua pada seluruh surah. Jadi kita minta keberkatan surah itu. Baik. Dan kemurahanmu melengkapi daripada pengucapan. Muliakanlah aku dalam kemurahan dengan keberkatan surah Al-Fatihah, serta jadikanlah apa yang di dalam dhamirku, yakni hatiku. Baik, Allah yang mengetahui. Jadi kita minta dengan barakah surah Al-Fatihah ditunaikan hajat. Al-Allama Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki menyebutkan dalam Abwabul Faraj bahawa sebahagian ulama yang soleh melazimkan membaca surah Al-Fatihah semoga dikabulkan hajat, dimudahkan urusan,
dimurahkan rezeki dan diberi perlindungan oleh Allah. Dimurahkan rezeki, maksudnya rezeki itu senang datang. Bukan murah rezeki itu RM1, RM2, bukan gitu. Maksudnya mudah datang. Dengan tertib yang tertentu, termaksudlah Maksudnya ada cara membaca suratul Fatihah ini. Banyak sangat kelebihan dia itu. Tapi ada cara membacanya. Tak satu, membaca sebanyak 7 kali setiap kali selepas solat. sebab 7 itu nombor yang ganjil. Allah suka yang ganjil. Membaca sebanyak 313 kali, iaitu jumlah para rasul, tentera Badar dan tentera Talut. Ini namanya tafa'ul. Boleh ditulis ke situ tafa'ul. T-A-F-A apostrophe U-L. Tafa'ul. Tafa'ul maksudnya mengambil berkat sempena nombor-nombor yang mulia sebegini. Baik. Membaca sebanyak 40 kali pada waktu sahur, yakni sebelum masuk waktu subuh. Kerana 40 itu memang special. Contoh Nabi dalam hadis tentang hadis 40, man hafidha, siapa yang menghafaz arba'in hadisan, 40 hadis, sekian-sekian nanti dibangkitkan bersama fuqaha, di kalangan fuqaha. Nabi SAW dilantik jadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun. Nabi Musa AS bermunajat di Bukit Tur Saina selama 40 malam. Dan janin yang ada dalam perut ibu itu, dia ada prosesnya, setiap prosesnya itu 40 hari, ditiup 40 hari, 40 hari. Sebab itu nombor 40 itu ada signifikan itu ya. Baik. Dan kalau kita buat amalan, biasanya guru kita kata istiqamahlah selama 40 kali. Dia gitu. Nombor 40 ni ada signifikan dia. Baik. Mengamalkan wirid as-sa'adah, yakni kebahagiaan. Dikatakan amalan ini berasal daripada Imam Al-Ghazali, iaitu membaca sebanyak 100 kali dengan 30 kali selepas solat subuh. Maksudnya sehari semalam kita khatamkan Al-Fatihah 100 kali. Ini namanya wirdus sa'adah. Sa'adah maksudnya kebahagiaan. Saya ada buat buku yang terbaru, buku amalan, namanya Kanzus Sa'adah. Untuk yang muslimat, katanya minggu ni keluar. Ini untuk orang lelaki, sebab dia saiz ni. Fadal Ustaz Khairul. Ustaz Khairul baru sampai ya. Untuk muslimat, dia besar ni. Sebab muslimat dia suka yang besar-besar. Kami pula yang besar-besar tak muatlah poket kami ni. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Apa Ustaz khatamkan dulu, nanti Ustaz Khairul Ustaz khatamkan sekejap, sementara Ustaz Khairul persiapkan. Ini nanti akan didaurahkan pada 27 hari bulan ini, tapi online. Sekadar nak bagi tahu, bukan di sini tapi dalam online. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fadhal. 30 kali selepas solat subuh. Nak lengkapkan 100 kali itu, 30 kali selepas subuh, 25 kali selepas solat zuhur, 20 kali selepas solat asar, 15 kali selepas solat maghrib, dan 10 kali selepas solat isya. Jumlahnya 100 kali. Terus catatan. Catatan. Dalam catatan yang lain, 21 kali selepas solat subuh, 22 kali selepas solat zuhur, 23 kali selepas solat asar, 24 kali selepas solat maghrib, dan 10 kali selepas solat isya. Yang ini saya jumpa dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah dan An-Nujumuz Zahirah. Tuan-tuan, puan-puan, semua reference dalam ni, semua reference tu, semua ada dalam rumah saya. Jadi yang ini memang asli ni bukan ambil daripada mana-mana. Kebanyakannya bahasa Arab saya terjemahkan. Jadi yang ini ni
Jadi semua reference itu di belakang ni semua ada dalam rumah saya. Semua saya rujuk. Jadi beruntunglah kita alhamdulillah, sebab kita dapat yang first hand, bukan yang telah ditulis sebelumnya. Memang ditulis sebelumnya dalam bahasa Arab. Jadi dia banyak kitab kita kumpulkan dan letak dalam satu tajuk. Baik. Boleh Ustaz Khairul sudah muka surat 46 Ustaz Khairul. Naam, syukran Syekh. Membaca surah Yasin, Al-Allamah Al-Muhaddith As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam Abwabul Faraj. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin mempunyai nilai yang agung dan fadilat serta ganjaran yang masyhur. Ialah hati Al-Quran dan yang menghilangkan kesedihan serta menghapuskan kedukaan. Ia jugalah jalan untuk menghilangkan musibah dan kemurungan. Selamat daripada fitnah-fitnah dan dugaan-dugaan. Berapa banyak khasiat surah Yasin dalam itu. Ini yang dicatat, tak dicatat berapa banyak lagi. Para ahli ma'rifah telah berpesan dengannya dan para aulia yang soleh telah melazimkannya. Para ahli ma'rifah ni orang yang sudah kenal Allah. Ma'rifah ni berasal dari perkataan arafa, iaitu kenal. Orang yang kenal Allah. Antara orang yang kenal Allah, antaranya permulaannya dia kena mesti khatam sifat 20. Barulah benar pengenalan itu, supaya dia tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Itu yang penting mengaji sifat 20. Semua orang yang jujur mendapat kejayaan dalam keinginan-keinginannya dan ditunaikan hajat-hajat mereka dengan keberkatannya. Keberkatannya di situ kembali pada surah Yasin. Maka berlindunglah dengan membacanya pada setiap kesedihan dan musibah. InsyaAllah akan diperoleh jalan keluar, dihilangkan kesempitan dan kesusahan, dilapangkan dada dan dimudahkan urusan kepadamu. Perbanyakkanlah membacanya dan elokkan kehadiran hati ketika membacanya. Renungkanlah apa yang terhimpun daripada nama-nama Allah yang zahir dan yang batin dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua-dua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak. Dalam surah Yasin kita baca tu ya. Apa dia? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahud. Dan yang selain daripadanya. Dengan itu engkau telah menghimpunkan daripada perkara itu apa yang tidak dihimpunkan oleh selainnya. Semuanya ada di dalam surah Yasin. Rahsia yang banyak, nama-nama yang agung. Selepas membaca surah Yasin, fadhal Ustaz. Selepas membaca surah Yasin, eloklah membaca doa selepasnya, iaitu doa Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bawi wa min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallillahumma ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa razuqana kamalal mutaba'ati lahu zahira wa batina fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selalu kita dengar baca doa ini, sebab ini selalu kita baca selepas surah Yasin. Ini dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Hafidh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam kitab kita ini, footnote nombor 15 tu saya rujuk dalam 4 buah kitab. Semua mengatakan ini daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang sangat masyhur. Kita baca sedikit terjemahannya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon penjagaanmu dan menitipkan kepadamu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta benda kami dan apa sahaja yang telah engkau berikan kepada kami. Ini
kita titipkan, maksudnya kita serahkan kepada Allah. Itu maksudnya titip ya. Jadi saya teringat guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Kata beliau, orang yang baik tu, orang yang soleh, sebelum dia meninggal dunia, Allah nampakkan syurga. Sebab tu dia seronok, dia meninggal senyum. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami Allah, maksudnya dia orang Islam lah, dan beriman, thumma istaqamu, dan dia beristiqamah. Orang yang begini ketika nak meninggal, tatanazzala alaihimul malaikah, malaikat akan turun pada dia dan malaikat akan tenangkan dia. Apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takhaf, takut. Maksudnya jangan kamu takut pada sesuatu yang akan kamu jumpa akan datang. Himpitan kubur, titian sirat, azab neraka, jangan kamu takut. Dan mati sekali lagi, jangan kamu takut mati Ada kurang malaikat kata kita. Bukan setakat itu je. Wa alla tahzanu, jangan kamu sedih. Sedih maksudnya sedih yang sesuatu yang ditinggalkan, anak isteri, jangan risau. Kenapa? Malaikat yang jaga. Satu lagi malaikat kata, wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun, dan hendaklah kamu bergembira dengan syurga yang kamu dijanjikan padanya. Lalu dinampakkan syurga sebelum dia meninggal. Oh, seronok dia. Tambah lagi malaikat jamin, nahnu awliya'uhum, kamilah yang menjaga anak isteri kamu, keluarga kamu. Itu yang dia meninggal, seronok meninggal. Ini untuk orang yang baik. Saya dah cerita kat sini ke belum? Bila orang soleh meninggal dunia, malaikat turun daripada langit. Sudah kan? Di sini yang bawa kain kafan dengan minyak wangi. Belum nah? Orang yang saleh kalau meninggal dunia, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, insya-Allah itu buku terbaru yang saya susun, 40 hadis tentang kubur dan kematian. Sekarang tengah di layout kan Ustaz Ahmad antara orang yang terlibat juga memeriksa dan ceknya buku itu. Alhamdulillah, insya-Allah tu rasanya tak lama lagi Ustaz Ahmad ya, tengah dalam proses layout. Dalam buku tu saya letakkan satu hadis. Imam Ahmad sebut, kalau orang saleh meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, malaikat turun. Tadi kan malaikat juga, ini malaikat juga turun. Ramai. Bawa kain kafan daripada syurga dan bawa minyak wangi, Tuan Haji. Dan wa yajlisuna 'inda ra'sihi. Mereka duduk dekat kepala mayat. Madda basarihi. Sejauh mata memandang, ramai. Sebab itu kadang-kadang yang nazak tu, dia nampak siapa pakai baju putih ramai-ramai dalam bilik ni. Kalau dalam bilik dah, siapa? Tu malaikat dah. Dia aja nampak, kita tak nampak. Once dia cabut nyawa, tak lama. Maksudnya, dia cabut nyawa, tak lama nyawa tadi tu, roh tadi tu dalam tangan malaikat maut, terus diambil oleh malaikat-malaikat tadi tu dan diletakkan ke dalam kain kafan surga yang bau harumnya paling tidak pernah ada bau kasturi yang paling harum melainkan yang itu. Lalu dibawa ke langit yang pertama. Fayastaftihunahu. Lalu mereka minta malaikat langit yang jaga langit pertama buka. Fayaftahu lahum. Lalu dibuka. Lalu mereka melihat roh ni tadi, kejut malaikat-malaikat di langit sana tu. Ma hadzal ruhut tayyib. Apa gerangan roh yang bagus ni? Tercengang masing-masing. Lalu mereka mengagungkan roh tadi dan dibawa ke langit yang kedua, diiring oleh malaikat-malaikat yang ada dekat langit pertama. Riuh. Buka lagi pintu kedua. Panjang cerita ya. 3, 4, 5, 6, 7. Sampailah Allah katakan, uktubu, tulislah roh ini dalam kalangan al-aliyyin, di kalangan orang-orang yang mulia tinggi. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Mudah-mudahan kita dapat ya. Barulah selepas itu daripada langit yang ketujuh baru turun balik ke dunia balik. Barulah mengalami
alam barzakh. Gitu. Tapi kalau untuk roh yang jahat, roh yang tidak saleh, itu sebaliknya. Kalau tadi kain kafan, ini kain kafan juga, tapi baunya sangat busuk, minta supaya masuk langit yang pertama tak diizinkan. Tak dan lepas langit pertama diturunkan kembali. Roh ini roh yang jahat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka dalam penjagaanmu, keamananmu, pendekatanmu dan perlindunganmu daripada syaitan yang derhaka, orang kejam yang zalim, orang yang berniat jahat, orang yang melampau zalim dan berniat, dan daripada kejahatan setiap orang yang ingin melakukan kejahatan. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ya Allah, indahkanlah kami dengan afiah dan keselamatan. Afiah ini lebih mahal dan lebih luas daripada kesihatan. Kalau Melayu kita, apa khabar? Sihat wal afiyah, gitu nah. Sihat dan afiyah. Afiyah ni lebih lagi. Sihat tubuh badan. Kalau afiyah, sihat tubuh badan, sihat wang ringgit, sihat perniagaan, sihat anak-anak baik, jiran-jiran baik, urusan mudah. Itu namanya afiyah. Afiah tu bukan afiat tubuh badan saja, tak, lebih daripada tu lagi. Lagi nama anak afiah. Bagus. Kita niat semua bagus. Rezekinya bagus, tubuh badannya bagus, ilmunya bagus, people surrounding dia bagus. Kita. Jadi afiah tu jangan tak diminta. Afiah jangan tak diminta. Sebab tu kita minta yang tadi, Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah. Kalau doa biasa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata. Yang tu doa tu jangan tinggal tu. Sebab jangan minta sihat tubuh badan je, tapi fikiran serabut. Contoh, perasaan tak tenang. Kita nak tenang. Semua. Jadi afiah tu cukup semua sekali. Baik. Benarkanlah kami dengan takwa dan istiqamah, dan jagalah kami daripada semua penyebab penyesalan. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar doa. Ya Allah, ampunkanlah kami, orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami seagama, sahabat-sahabat kami, kekasih-kekasih kami, orang-orang yang mengasihi kami kerana-Mu, orang yang melakukan kebaikan kepada kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, wahai Rabb sekalian alam. Tengok doa ni semua kita minta. Sebab kita disuruh untuk bersangka baik dengan semua orang. Ini semua orang kita minta ni. Jadi jiwa kita tenang, tidak bergaduh dengan orang, lapang dada, Masya Allah. Terus, Ya Allah, rahmatilah dan berikanlah keselamatan kepada hamba-Mu dan utusan-Mu, penghulu dan ketua kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan sahabat baginda. Rezekikanlah. Apa dia sahabat? Sahabat ni dia mesti ada 4 syarat. 1, orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abu Jahal bukan sahabat sebab dia tak beriman. Last, dia meninggal dalam keadaan beriman. Sebab ada juga beberapa yang meninggal, na'udzubillah, murtad. Jadi tak nama sahabat. Kenapa penting? Tengok tuan-tuan ya. Generasi selepas Nabi dipanggil apa? Sahabat kan? Kenapa diambil sahabat itu? Kenapa tak disebut sedekah ke? Qiyamul lail ke? Mereka qiyamul lail luar biasa. Kenapa? Pentingnya suhbah. Suhbah ni penting. Suhbah ni, kalau bahasa kita bersahabat lah, berkawan. Maksud bersahabat, rapat dengan orang saleh, orang baik, jadi anak muridnya. Itu maksudnya suhbah. Suhbah ni bersahabat. Sebab kesan sahabat itu sangat besar. Sebab itu besarnya kesan sahabat, suhbah itu. Suhbah mendampingi guru orang yang baik, sehingga generasi itu dipanggil sahabah. Tidak dipanggil solat, tidak dipanggil qiyamul lail, tidak dipanggil. Generasi ini namanya jihad. Boleh sebab mereka kan berjihad. Tak.
disebut suhbah. Sebab suhbah merangkumi, karena mereka dekat dengan Nabi, terkesan dengan akhlak Nabi, dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hidup kita mesti ada suhbah, mesti ada. Dan tuan kena ada guru, mesti ada. Dan guru ini ada pelbagai, ya. Ada namanya guru ta'lim, guru yang mengajar. Ada nama guru ta'dib, yang mengajar adab. Nah, dan mengajar, ada nama guru murabbi, yang mentarbiyah. Dia tarbiyah roh kita. Kita bai'ah dengan dia, ataupun kita bagi tahu nak berguru dengan dia, jadikan dia murid, jadikan dia guru kita. Kita sedia ditarbiyah. Tapi orang sebegini dia kena ada tariqah mu'tabarah, yang diiktibarkan, yang dibenarkan dalam Islam. Sebab dia ada caranya nak mendidik hati, bukan sebarang, bukan semudah baca kitab, tengok YouTube, internet, terus kita buat sendiri, tak jadi. Nah, sebab kita ini dipanggil salik, orang yang berjalan. Orang yang berjalan ni ada dua. Ada salik yang waqif, terhenti. Satu lagi salik yang ta'ir, yang terbang. Ini dalam kitab Al-Hikam, Tok Pulau Manis. Baca yang ini, ada disyarahkan. Orang yang berjalan pada Allah, lalu dia terhenti di tengah jalan. Dia bagus, dia nak bertaubat, nak kembali pada Allah, tapi godaan 3 ketika dia berjalan, tapi tak ada suhbah. Tak ada suhbah, dia baca sendiri, dia akses internet sendiri, tapi ketika diuji dengan 3 tahta, position, jawatan, harta, fulus, dan wanita. Habis. Tadi cantik dah. Dengan 3 ni berhenti tangga, tak pergi ke mana-mana. Sebab tidak ada suhbah. Orang yang ada suhbah akan ada obstacles. Ini tadi obstacles dah ni. Tapi kerana dia suhbah, guru dia tahu. Begini cara larinya. Begini cara elaknya. Jadi dia pun dapat seolah-olah semua obstacle ni dapat dilepasi seperti dia terbang. Bila terbang dia rasa ringan. Sebab guru dia yang memandunya. Sebab guru dulu dipandu oleh gurunya, dipandu oleh guru. Penting suhbah ini. Sebab itu ketika Isra' Mi'raj, Nabi berjalan sendiri tak? Tak. Tapi Nabi pakai buraq. Ini tamthilan kepada syariat. Maksudnya jangan nak belajar hakikat tinggi-tinggi, syariat ditinggalkan. Tak. Dan baginda ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah ketua pada seluruh malaikat. Sama juga dalam perjalanan rohani kita, mesti pegang syariat, dan dibimbing oleh guru yang mursyid, murabbi. Yang murabbi ni tak semua orang. Mungkin orang itu mengajar kita 20 tahun, tapi dia bukan murabbi. Yang dipanggil masyrab. Dalam istilah kesufian, masyrab. Salah satu nak tahu guru masyrab kita, guru rohani kita, salah satu nak tahu, kadang-kadang bila kita tidur, dia datang dalam mimpi. Dia tegur apalah kita tu. Antaranya, jangan sekali mimpi terus ni tak, dia ada caranya lagi, ya. Kena ada guru. Antara guru murabbi kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadawi Al-Maliki. Kita dah kehilangan beliau. Bukan senang. Maaf. Yang mengajar fiqah ramai, yang mengajar hadis ramai, yang mengajar tafsir ramai, mengajar Quran, Taranum, insya-Allah bukan sedikit lah. Tapi yang mengajar doktor hati, tabibul qulub, bukan semua orang. Kena carilah. Sebab itu salah satu caranya kena ada buku amalan. Sementara nak dapat guru murabbi ni, supaya kita disiplin, ni baca apa. Kan Imamul Ghazali ajak dalam kitab Bidayatul Hidayah, kan, lepas subuh apa dibuat, zuhur apa dibuat, cantik sekali. Dia kena ada guru murabbi. Pesan guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki. Dan ini juga pesan
ulama yang lain. Antaranya Al-Imam Al-Haddad pesan, kalau di akhir zaman kita payah nak jumpa murabbi, lazimkanlah membaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Lazimkan baca kitab Imam Al-Ghazali. Sebab Imam Ghazali ulama syariat dan ulama hakikat. Baca. Yang kedua, lazimkan dan banyakkan membaca salawat. Sebab sekali kita bersalawat dalam hadis, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10 kali. Apa maksud salawat? Rahmat. Allah yang merahmati kita, yang menunjuk kita. Itu. Jangan kuranglah baca salawat. Salawat yang jangan ditinggal. Salawat Ibrahimiyah. Itu salawat yang paling tinggi nilainya. Sebab itu dipilih untuk Allah lah yang memilihnya, ya, untuk dibaca dalam solat. Satu lagi jangan lupa salawat ini. Tuan-tuan selalu amal. Sama-sama ikut saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Itu jangan ditinggal, dapat syafaat Nabi. Baru ni kami sempat diijazahkan oleh almarhum guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadwi Al-Maliki, salawat Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ini insya-Allah, kata beliau, ya, insya-Allah mujarab untuk orang yang nak mimpi jumpa Nabi. Salawat Ibnu Mas'ud. Siapa ada buku bekal akhirat, bekal buku akhirat, dalam kitab saya ni saya tak tulis. Yang kitab ni tak ada kajah. Yang akhirat, yang majah yang warna hitam tu. Ini yang terbaru, yang warna hitam. Dia ada dua tu kan. Yang warna hitam tu saya pun tak bawa. Nanti kita ijazahkan insya-Allah. Tolong ingatkan saya ke Ajah Zuraidah, minggu depan hari Selasa kita akan khatamkan kitab ni. Tak jadi minggu ni, ya. Tak jadi sebab Ustaz Khairul baru tadi sebut kalau tak khatam Ustaz Mahdir, kita baca minggu depan tak apa, sebab tak ada yang nak direbutkan. Saya pun gembira lah saya. Ini pun tak banyak lagi, tapi insya-Allah minggu depan kita khatamkan. Dan kita ijazahkan salawat Sayyidina Ibnu Mas'ud yang dibaca khusus pada hari Jumaat. Mudah-mudahan dapat syafaat kita, ya, dan dapat mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Naam. Fadhal Ustaz. Berikanlah kepada kami kesempurnaan dalam mengikutinya secara zahir dan batin, dalam afiah dan keselamatan dengan rahmat-Mu, wahai yang paling penyayang daripada para penyayang. Baik, yang keempat, sekali lagi, ya, kita ingatkan, kalau kita memilih amalan, jangan dalam hati sedikit pun kata amalan ini yang saya pilih ni lebih baik daripada yang lain-lain. Jangan sekali-kali. Kalau ada perasaan itu, cepat-cepat buang, sebab itu melambatkan kemujaraban. Sebab kita sudah melihat amalan lain tu jadi kecil. Jangan. Kita pilih ini sebab sesuai kita ni sibuk. Jadi kita pilihlah yang ringan-ringan, dan yang ringan, pendek-pendek, dan yang mudah kita hafaz, gitu, ya. Yang keempat, semoga permintaan kita dimakbulkan Allah, membaca doa dengan nama yang agung, Ismul A'zam, yang ada dalam suratul Ikhlas, daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa rajulan yad'u wa huwa yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa dan dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya engkaulah Allah. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan selain engkau. Al-ahadus samad, yang Maha Esa, kepadanya bergantung segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maksud Allah bukan beranak,
dan Allah bukan anak kepada seseorang. Na'udzubillah min balik macam akidah tathlith. Nah, itu tidak benar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Ini pendek je ni. Tapi tuan-tuan hafal lah yang ini. Masukkanlah dalam doa kita sekali-sekala ya. Kalau kita dah hafal banyak kala, jangan sekali-sekala, banyak kala. Qala Buraidah berkata, faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. lalu baginda berkata, Walladhi nafsi biyadih. demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Ini jaga. Sebab Nabi bersumpah ni. Kalau bersumpah, take note amalan itu. Satu lagi dulu kan kita dah sebut, kalau ulama kata, fahadha mujarrabun. Ini adalah mujarrab. Take note amalan itu. Sebab memang jadi mujarrab. Mujarrab ni bahasa Arab. Asalnya jarraba, yujarribu, buat, lakukan. Jadi, dengan banyak tadi, mujarrab. Jadi, gitu. Itu maksudnya mujarrab. Akhirnya, ada ulama-ulama kumpul. Amalan mujarrab, amalan mujarrab, amalan mujarrab. Jadinya, mujarrabat. Mujarrabat maksudnya amalan-amalan yang mujarrab. Mujarrabat Melayu. Tambah lagi Melayu tu. Melayu tu buat mujarrab. Daun pegaga letak dekat bisui. Masya Allah jadi. Keluar dia punya kan. Itu betul orang Sarawak tu. Daun pegaga buat kat bisui. Itu. Mujarrab tu betul-betul ya. Kalau ada orang yang sakit apa nama sakit tu Ustaz? Yang kayap, sakit kayap ya? Apa ubat mujarrab? Saya kongsikan. Saya dah kongsi kat sini dah 6 kali dah kongsi kat sini ni. Kak Ajah je tak ingat. Saya kongsikan ini untuk semua kita ya. Dan saya dapat ni pun daripada guru mulia kita Ustaz Farhan Syarhan. Syarhan Farhan ke Farhan Syarhan Ustaz? Farhan Syarhan. Hafizahullah yang sangat dedikasi sekali dalam dunia perubatan. Ustaz Farhan Syarhan. Syarhan Farhan. Beliau cerita dengan kami, saya ikut sekali ada kursus beliau. Dia kata ada orang berubat sampai ke luar negeri lah yang kayap tadi tu. Tapi dia kata antara yang mujarrab, ini ditulis dengan elok dengan faham ya, diambil ini kita ni berubat dengan Al-Quran ke dengan daun-daun ni, tak apa sambil-sambil lah. Ini petua orang Melayu ni. Ambil daun semilu. Semilu ke Ustaz? Yang kita sentuh jadi malu tu. Semalu. Semilu. Ambil 14 helai. Kenapa 14? Janganlah tanya saya ya. Tak tahu saya. Bukan 14 yang daun kecil-kecil tu. Kan ada daun kan? Kita pun pegang sentuh. Malu. Tu nama semalu tu. Bukan yang itu. Bukan yang tepi-tepi ni. Yang satu tu. Yang itu tu. Kan dalam tu banyak. Jangan ambil yang ni kira 1, 2, 3, 4 bukan. Apa orang panggil tu Kak Ajah? Satu helai. Satu helai pun tak apa. 1 helai, 2 helai, 3 helai. Berapa belah? 4 belah. Lepas tu ambil, ni yang payah sikit ni. Ambil sarang burung tanah. Sarang burung, ada kan burung yang buat dekat rumah kita tu, tapi daripada tanah. Kadang-kadang disulamkan dengan apa tu, padi tu, dengan rumput-rumput tu saya, gitu. Dia macam jadi lekat kat situ tu. Kata beliau, burung tu dia ambil tanah tu bukan sebarang tu. Itu antara tanah yang terbaik tu. Saya tak tahu kalau di kampung banyak ni. Di Shah Alam ni tak tahu ada ke tak. Memang payah sikit. Tapi nak ambil dia kena ada skill lah. Sebab kalau dia jatuh berderai habis,
kalau boleh kita ambil mungkin dengan jaring ke net ke, supaya dia bila jatuh tu masuk dalam tu. Tu yang penting tu, yang itu tu. Itu yang penting. Sudah dibersihkan. Ambil sedikit tanah tadi tu, sarang burung daripada tanah tu ambil, letak dalam lesung batu. Sebab kita nak tumbuk. Letakkan bunga daun 14 tadi tu, tumbuk, dan diletak air zam-zam. Air zam-zam boleh sebut. Jadi dia jadi macam sambal lah nanti. Sudah. Sebelum kita nak guna tu, beliau kata kita solat sunat hajat baik, mutlak baik, letak kat tepi tak apa. Doa, ambil yang itu, letak situ. Itulah ijazah beliau. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir mendengar kita ni dalam dewan ini, dan yang mendengar kita secara ni live ke Syekh? Yang tu live. Yang mendengar kami secara live ini untuk amalan ini. Tuan-tuan sebut kami terima ya. Kita baca surah Al-Fatihah sekali untuk guru kita Ustaz Farhan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta. Saya ikut kursus beliau tidak banyak. Itu antara yang saya ikut. Jadi itulah ijazah beliau. Jadi maksudnya sanad saya bersama dengan beliau lah. Kan beliau orang yang terkenal dengan pengubatan Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah 787. Kita dulu kan Kak Ajah 786. Kenapa 87? Wallahu alam. Kita buat saja. Sebab kadang-kadang ada orang mengira macam bismillah Allah tu lam tu jadi satu, ada yang kira lam tu dua sebab tasydid tadi tu. Jadi macam mana? Seperti mana ditulis dalam kitab, kita ikut saja ya. Al-Alama Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan di dalam Abwabul Faraj bahawa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 787 kali semoga ditunaikan hajat. Baik. Bagi tuan-tuan, puan-puan yang dapat ijazah 786. Ini kan kita baru dapat ijazah 787 ni. Kita nak ikut yang mana? Kita ikutlah 787. Sebab biar lebih baca ni bermakna yang tadi dapat juga. Kalau kita baca yang kurang, maka yang lebih ni tak dapat. Boleh ya? Cuma kita serahkan pada ulama. Kenapa 786, 787? Dia yang jadi nombor sebegini sebab ada satu ilmu namanya hisabul jumal. Hisabul jumal. Setiap huruf ada nombor dia. Ini petua-petua ulama. Tu yang kita jangan lupa tu, setiap hari baca apa tu? Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif 129 kali. Sebab ya tu ada nombornya. Baik. Ini antara ilmu yang sudah kurang zaman sekarang ini. Jadi tersimpan lagi di dada-dada para alim ulama. Alhamdulillah, paling kurang kita dapat belajar tu yang namanya apa tu? Ini namanya faedah. Ini nama faedah. Jarang kita dengar. Sebab tak ramai yang menguasai ilmu ini. Malah maaf, ada juga orang yang tak setuju. Tak setuju tu tak apa, benda ni pandangan masing-masing. Tapi jangan tidak beradab dengan ulama-ulama yang ada ilmu sebegini. Itu. Ala kulli hal kita serah pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca 12,000 kali basmalah. Yang dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca basmalah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, apa yang kita ijazahkan sekarang ni, silakan ijazah pada orang lain ya. Kalau siapa yang nak berhajat, suami ke, isteri ke, anak-anak ke, silakan. Sebab tuan-tuan dah mengaji khususnya. Sebab setengah tempat kita ijazahkan umum, maksudnya saya ijazahkan kamu kitab ini, saya munawalahkan kamu kitab ini dan amalannya. Dapatlah dia amalan, tapi tidak
special begini. Ini special ni, baca satu sebiji. Nah, nilainya sudah pasti tak sama, tapi ijazah dapat. Al-Alamah Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam Abwabul Faraj bahawa Imam Al-Ghazali berkata, Sesiapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12,000 kali, kemudian di akhir setiap bacaan 1,000 dia salat sunat 2 rakaat. lepas 1,000 tu dia buat 2 rakaat. Kemudian dia memohon hajatnya kepada Allah untuk apa sahaja hajat. Jadi khatamkan 1,000, solat 2 rakaat, hajat boleh, solat sunat mutlak pun tak apa. Tak tahu apa nak disolat, usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, cukup. Usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, cukup. Kalau tak tahu juga, usalli Allahu Akbar, boleh. Sebab ini dalam kategori solat sunat. Bila solat sunat, yang wajibnya qasad, ta'arud tak, sebab dia bukan fardu, ta'yin tak, sebab ni tak ada apa-apa niat. Boleh. Usalli sunatul hajati, itu paling bagus supaya senang kita. Kan kita nak dapat hajat ni, habis kita buat 3 benda ni, Bismillahirrahmanirrahim 1,000, solat 2 rakaat, minta hajat, sambung lagi. Kemudian dia menyambung bacaannya sehingga sampai 1,000 lagi. Lalu melakukan seperti tadi juga daripada salat dan doa sehinggalah habis bilangan yang disebutkan, iaitu 12,000 kali. Kerana sesungguhnya hajatnya akan ditunaikan dengan izin Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Jadi bermakna berapa kali solat ni? 12 kali. 12 darab dengan 2 berapa? 24 rakaat. Sebab kan 12,000 kali ni. Ini tak semestinya sekaligus. Nanti terduduk, nanti ma'ajah, nanti mana ma'ajah. Masya Allah. Bismikallahumma ahya wa amud. Dah nak pulun 12,000. Relax. Kalau perlu minum kopi, minum gahwah dulu. Minum kopi dulu. Relax kejap. Stress kan ni. Stretching orang panggil. Stretching. Duduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ini nak kena pakai counter. Kena pakai counter. Ini antara counter yang terbaik lah. Ni, maaf ya, bukan mempromotnya. Bukan. Sebab dia bentuk ni sedap. Betul-betul macam tangan. Dan dia combine tasbih dengan digital. Ni kan ni tasbih ni. Tapi tak boleh lawan tasbih betul-betul. Tak boleh lawan. Ini untuk bilangan yang banyak-banyak 12,000 kali. Supaya kita kalau pakai tasbih nanti terlanggar Allah bapa tadi tak tahu, patah balik. Kalau yang ini bagi saya antara yang terbaik. Tapi saya ada pengalaman ni, tak apa cerita pengalaman tu baik. Ada juga yang sama tetapi dia agak ketat sikit. Ni tak smooth ke aja. Yang saya punya ni smooth. Ini pun ada cerita juga yang ni tak payah cerita kat sini ya. ada yang keras sikit. Yang kedua, punat dia dekat sini, punat di tengah ni, depan ni, tangan kat sini, jadi nak tertekan punat ni insya-Allah tak. Kalau yang kecil tu takut tertekan ni, tertekan yang kecil, reset balik. Kita pun ya Allah. Dan nak khatam dah tadi ni, kosong balik. Kita jadi lemah semangat ibadahnya ni ya. Saya syorkan yang ini, siapa ada duit lebih, beli banyak-banyak. Beli di mana? Sebab yang ini orang bagi kat saya. Tu cerita tadi tu. Online ada. Kita dah ada jalan. Dah ada jalan dengan Kak Ajah. Bagi saya ini antara yang terbaik. Tapi saya suka yang kecil tu. Saya suka yang kecil sebab yang kecil tu kalau kita berzikir, ada tak saya? Tak nampak orang. Ni kan nampak juga ni. Yang itu. Tapi yang tu bahaya tu. Ni. Yang tu bahaya betul. Tapi ikut kita lah. Yang ini sebab dia memang cantik.
Apa-apa sahaja yang menolong kita ingat Allah, silakan. Mahal sekalipun tak apa. Jangan berkira dengan Allah. Tasbih, bukan saya nak suruh beli mahal, tak. Tapi kalau mahal, kita sayang tasbih ni. Kalau mahal, kita sayang. Tapi ini sayang. Apa lagi sampai-sampai tengok TV? Khatamkan basmalah tadi 786. Kalau yang ini murah, kita buat kat sini. Siapa punya tak tahu, walau dia punya. Tak apa. Dekat rumah ada 2 longgok lagi tasbih ni. Kerja dia murah. Biar dia mahal. Tak apa. Tapi nak abang awal jangan minta ni. Ni saya tak bagi ni. Ni kenangan dia Morocco ni tuan je. Jangan minta ni. Jangan minta. Sebab Nabi kalau dia minta, Nabi tak pernah kata tidak kan. Tapi saya nak abang awal, saya tak bagi ni kepada siapa-siapa. Nak abang awal. Tak lain tak apa nak minta nah. Minta ayat kosong ke, mineral ke. Ya. Boleh. Boleh. Nak mengumpulkan solat sunat. Boleh diamalkan 100 kali. Nak solat sunat, dia kena keluar kereta lah Kak Jah. Jadi, memang syarat dia begitu. Jadi, amal saja dalam kereta 100 kali, 1000 je lah. 1000 saja. Nanti, tang mana-mana berhenti saat, semayang. Jalan lagi. Bila nak sampai Johor, tak tahu. Pilih dulu yang lain lah Kak Jah. Kalau kita travelling, pilih amalan lain dululah. Sebab yang ini perlukan apa ni? Solat ya? Dan minta hajat. Tuan-tuan, apa sahaja. Tasbih ke digital, tak digital. Biar yang membantu kita ingat Allah. Tapi tak dapat lawan ini. Ini tak dapat lawan. Ini. Dan kalau bertasbih guna tangan, guna dua-dua. Ini pesan guru kami Syekh Nuruddin. Dua-dua. Subhanallah, 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 subhanallah. Guna dua. Kenapa? Kalau kita guna ni saja, nanti dia akan komplain di hari kiamat. Saya diguna untuk istinja saja. Lain tak guna. Dia komplain kata Syekh Nuruddin. Jadi guna dua-dua. Ini kalau selepas solat, jangan pakai ini. Jangan pakai tasbih digital. Jangan pakai tasbih ini. Jangan. Selepas solat, jangan. Bagi kesempatan ini. Nanti, ini dalam kereta. Jaga-jaga ni besar ni. Kereta pakai yang tadi, yang kecil ni. Kalau boleh ya, maaf. Jangan pakai. Tapi tak elok juga ya, nanti. Tak payah ceritalah ya. Cerita yang baik-baik saja. Baik-baik. Sebab ada tasbih tu, maaf. Dia agak kuat bunyi. Tapi saya tak sebut ya, saya tak sebut. Tapi ya Allah, kuatnya bunyi. Sebab maaf, saya pernah terganggu juga. Ni cerita ni sebelum PKP ni. Jadi orang tu hari Jumaat, kita pakai inilah, maaf ya, kita pakai ni. Tapi tak bunyi. Tapi dia bunyi kuat. Kita pula ikut rentak dia. Gitu. Yang tadi kita relax saja dia. Gitu. Kan kadang-kadang kita kena berzikir sir. Ingat yang kita ajar dulu? Macam mana zikir sir? Tak ingat? Ni tumpu kat sini ni. Tumpu di sini ni. Di 2 jari bawah. Susu kiri ni kan. Jadi kat sini. Bila kita berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Di sini. Tapi ini seni berzikir. Tapi kalau tak pandai lah Ustaz, tak mana kanan, mana kiri tak pandai, tak apa. Tapi untuk orang awam macam kita semua ni, diajar oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Caranya ialah, bila kita sebelah kanan, La ilaha, kiri, illallah. Tak apa. Tak ingat kat sini pun tak apa. Ini yang penting kita nak dapat makna zikir tu. Apa yang diingat ketika menyebut, ingat satu je. Allah Tuhan sebenar. Tu je.
Tak pandai nak main, tak pandai. Itu cara berzikir khusus tu. Tapi tak pandai, tak apalah. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dua kalimah tu digabung supaya tidak ada ruang syaitan masuk kat situ. Ini untuk orang permulaan ni, orang mula-mula. Nah, jadi dua kalimah tu la ilaha illallah, la ilaha illallah dicepatkan. Ni untuk orang mula-mula mengaji, baru nak sedap berzikir, supaya kita tahu macam mana cara zikirnya. Kat sini dia sedap nanti. Tapi yang ini perlu pada panduan guru. Kalau tak selama-lamanya kita berzikir gitu je lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita tak tahu apa yang disebut. Tambah lagi kita tak tahu apa maksud la ilaha illallah. Kalau mengaji sifat 20 tahu tu. Apa tu Kak Ajah? Iftiqar dengan istirna dengan iftiqar. Allah wujud, qidam, baqa. Ingat lagi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binaf, wahdaniyah kat mana? Kiri. Wahdaniyah lagi, qudrah, iradah lagi, ilmun, hayyah lagi, sama kat mana? Sama kanan, sama basar, kalam. Kaunuhu qadiran di mana? Sebelah ni, sebab dah ada ma'ani tadi kan. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Sami'an kat mana? Kanan balik. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakal. Baru sedap kita letakkan itu. Sebab itu bila berzikir, jangan ingat translation, erti, tapi ingat makna. Kalau erti letih, tiada Tuhan, kan Allah, tiada Tuhan. Itu kalau 10 tak apa, kalau 100. Sebab itu yang diingat kita bukan erti, tapi makna. Apa maknanya? Allah Tuhan sebenar, Allah Tuhan sebenar, Allah Tuhan sebenar. Barulah ada rasa sedap. Kena belajar, kena baca buku Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi. Lepas ni ada kelas Kak Ajah? Tak ada. Bila tak ada tu nampak gayanya. Tambah 15 minit lagi boleh. Kita sepatutnya berhenti pukul 10. Kita lanjutkan 10.15 boleh ya? Siapa yang nak balik ada urusan, silakan. Boleh pergilah kalau nak pergi. Baik, muka surat apa tadi Ustaz? 55. Baik, fadal. 55. Membaca ayatul kursi. Baik, yang ketujuh membaca ayatul kursi. Kenapa dipanggil ayatul kursi? Ayat, satu ayat je walaupun panjang-panjang tu. Kalau Fatihah kan satu surah, dalam tu ada 7 ayat. Ni tak, satu ayat tulah sepanjang-panjang itu. Satu. Kenapa dipanggil Al-Kursi? Sebab dalam ayat ini ada perkataan Al-Kursi. Dan ayat ini, wallahu alam, ketika diturunkan, sebahagian ulama mengatakan dipikul oleh 70,000 malaikat. Sebahagian kitab sebut begitu. Maksudnya ayat ini ayat yang mahal. Paling bagus sebelum baca ayatul kursi, ulama kita pesan baca dulu muqaddimah amalan tu. Allahumma inni muqaddimu ilaika. Ada dalam buku kita tu Kak Ajah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard fa kullu shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kulli Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. 181 kepada buku ni. Pembuka amalan ni untuk semua. Contoh kita nak baca surah Fatihah, baca dulu. Kalau dekat Negeri Sembilan, Tariqat Ahmadiyah, dibaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah. Kita ni lalai. Sebab tu mesti ada yang bantu.
Inilah kitab bantu bekal akhirat tadi, Ma'jah. Kalau Habib Omar, Khulasah Al-Madad An-Nabawi. Kalau Syekh Nuruddin ada Al-Aurat Az-Zainiyah. Said Muhammad Alawi ada Khulasah min Syawariqil Anwar. Mesti ada. Sebab kita bukan orang yang, kita ni banyak sibuk hati kita ni. Sebab tu mesti ada yang tolong. Itulah dia buat buku-buku tadi. Baik. Tafadhal Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alamah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam kitab Abwabul Faraj bahawa para ulama mengamalkan membaca ayatul kursi, semoga Allah menunaikan hajat dan permintaan. Di samping memudahkan urusan, meluaskan rezeki dan kurniaan, disembuhkan daripada penyakit, serta sebagai pelindung daripada kejahatan makhluk, termasuk manusia, jin dan binatang. Ya Allah, banyak sekali. Ini pun baru sikit Ustaz Ahmad cerita ni. Kalau kumpul-kumpul banyak lagi. Tuan-tuan, khasiat sebegini sama ada kita sedar tak sedar, tetap ada khasiatnya. Ustaz, baru hari ni ana tahu ni sebagai peninding. Ya, selama-lama ni kita tak tahu kan? Memang akan ada, walaupun kita tahu ke tak tahu ke. Itu. Bila kita dah tahu, makin yakin tu maksudnya. Naam. Sebahagian mereka membuat tertib membacanya antaranya. Yang pertama, membaca sebanyak hurufnya, iaitu 170 kali. Tengok ulama ni sampai huruf pun dikira. Ya Allah. Kesungguhan namanya. Himmah. Naam. Yang kedua, membacanya sebanyak perkataannya, iaitu 50 kali. Pilihlah mana satu kita ya. Kita mesti cari yang paling ringkas. Senang diamal. Terus yang ketiga, membacanya sebanyak bilangan para rasul, tentera Badar dan tentera Talut, iaitu 313 kali. Dan yang keempat, membacanya sebanyak bilangan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 201 kali. Adapun nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilaf ulama. Kalau di sini berapa tadi Ustaz? 201 kan? Kalau yang kitab lain lain pula. Kalau dalam kitab Al-Barakat Al-Makkiyah fi salawati, Al-Barakat Al-Makkiyah fi salawati Nabawiyah, karangan Maulana Syekh Allahu Akbar, Maulana Syekh Bazi, Maulana Syekh Bazi Ar-Ruhani. Dalam tu ada 804 nama Nabi yang disalawatkan. Itu kalau ada kitab tu amalkan. Al-Barakat Al-Makkiyah fi salawatin Nabawiyah. Beliau tu meninggal, kuburnya harum. Syekh Maulana, apa nama depan tu Ustaz Ahmad? Syekh Maulana Ar-Ruhani Al-Bazi. Depan tu tak ingat saya. Syekh Allahu Akbar. Mukanya nampak alim. Buku saya dekat rumah tu ada orang hadiahkan buku beliau pada saya. Syekh Muhammad, Allahu Akbar. Orang alim. Tapi belakang tu Al-Bazi Ar-Ruhani. Syekh Maulana Musa. Syekh Maulana Musa. Barakallahu fiqh. Syekh Maulana Musa Al-Bazi Ar-Ruhani. Beliau meninggal, kuburnya harum. Masya Allah. Alhamdulillah kami dapat ijazah daripada anak beliau di masjid wilayah. Program waktu itu mengumpulkan 10,000 orang hafiz Quran. Barakah sangat malam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sikit lagi. Jumlah-jumlah ini adalah berdasarkan ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Ma'rifah orang-orang awliya. Kenal Allah dan ijtihad masing-masing. Terus yang ke-8, membaca surah As-Sajadah dan Al-Mulk. Al-Alama Al-Faqih Al-Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumaid menyebutkan di dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah. Faedah. Sebahagian mereka, iaitu orang soleh, memberikan faedah bahawa sesiapa yang membaca Alif Lam Mim Sajadah, iaitu surah As-Sajadah, dan Tabarak, iaitu surah Al-Mulk, dalam 2 rakaat salat, kemudian dia berdoa selepasnya dengan doa yang artinya, wahai Allah yang maha sentiasa wujud, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha tunggal, wahai Allah yang maha ganjil, iaitu Esa, wahai Allah yang maha sedia ada, iaitu Qadim, wahai Allah yang maha Esa, wahai Allah yang tempat meminta,
Rahmatilah penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. dan ahli keluarga serta sahabat baginda. Kemudian dia memohon hajatnya akan diijabahkan atau dikabulkan kepadanya. Baik. Nah, doanya tadi saya bacakan dulu. Ya daimu, ya hayyu, ya fardu, ya witru, ya qadimu, ya ahadu, ya samad. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah. Baik, yang ke-9, baca surah Al-Anbiya. Ayatnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolongkanlah daku. Sesungguhnya aku adalah daripada orang yang menganiayai diri sendiri. Nah, fadhal Ustaz. Al-Alamah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan dalam Abwabul Faraj bahawa sebahagian orang soleh menyebutkan untuk membacanya 1000 kali setiap hari. Semoga dikabulkan Allah hajat yang berkaitan dengan agama dan dunia. Sebab kita mengaku kita zalim. Kan tadi mengaku zalim tu, inni kuntu minadh zalimin. Allah suka kalau kita mengaku kelemahan, kehinaan. Sama juga kita dengan manusia pun. Kalau orang tu datang jumpa kita nak pinjam duit contoh, tapi dengan bahasa yang lembut sekali, maaf saya ni, dengan bahasa yang lembut, tidak sombong, suka kita dengan dia. Tapi kalau dah bahasanya menunjuk-nunjuk, membangga diri, kita pun berat telinga kita nak dengar, ya. Sebahagian orang soleh menyebutkan untuk membacanya 40 kali selepas solat witir setiap hari. Maksud waktu malam lepas witir itu baca. Semoga dikabulkan Allah hajat yang berkaitan dengan agama dan dunia. Yang ke-10, membaca surah Ali Imran ayat 173. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebagai sebaik-baik penolong. Ada caranya tu. Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitabnya An-Nujumuz Zahirah menyebutkan. Daripada kata-kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, semoga kita mendapat manfaat daripadanya. Amin. Sebut aminnya. Amin. Nah. Beliau berkata, apabila salah seorang daripada kamu mempunyai hajat, maka hendaklah dia bersendiri di suatu tempat seorang diri, mewangikan dengan bakhur. Bakhur ni macam kemenyan ataupun yang wangi-wangi lah. Yang bagus baunya, dan membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Allah akan menunaikan hajatnya dalam hal segera. Ini mujarab. Take note kat situ tu. Sebab dia tulis mujarab. Tapi jangan cari mujarab saja. Tak ada mujarab, tak amal. Jangan lagu tu nah. Ini daripada siapa ni? Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habasyi. Ingat beliau ni siapa? Ulama besar. Beliau yang mengarang kitab apa? Sumtud Durar. Saya teringat ya, ada seorang ulama wali Allah zaman lebih daripada beliau lagi. Nama ulama ini Habib Omar Habib Omar Makhramah. Dia pelik sikit. Dia punya marga tu. Kan ada Al-Jufri, Al-Haddad semua. Habib Omar Makhramah. Ada orang datang. Saya teringat nama Habib Ali tadi tu, saya teringat kisah beliau. Jadi orang tu mengadu kepada Habib Omar. Ini cerita orang-orang saleh ya, cerita wali-wali. Cerita wali-wali ni kadang-kadang kita payah, kadang-kadang ya kalau guni ni. Tapi lah ada hikmahnya tu. Ya Tuan Habib, ya saya ni nak abang lah. Apa dia? Bisnes saya tak berapa nak maju. Satu. Yang kedua, kuda saya mati. Kuda. Waktu tu kan nak pergi ke mana-mana ikut kuda. Maksud kata kalau kita kereta lah. Kereta dah habis rosak semua. Yang ketiga, saya sampailah tak dan pergi haji. Maksudnya belum pergi haji lagi. Yang ketiga, 3 orang anak perempuan saya belum kahwin lagi. 3 orang. Lalu kata Habib ni, kamu ada mancis tak? Mancis.
Orang panggil apa? Macis. Ada. Ihriq darak. Bakar rumahmu. Tu dia. Jangan balik dulu ni. Dengar cerita sampai habis. Jangan balik dulu ni. Dia mengadu apa tadi? 3 mana? Perniagaan dia tak apa nak laku. Budanya sebagai kenderaan itu mati. Belum pergi haji lagi. 3 orang anaknya tak kahwin lagi. Kata Habib ni, bakar rumahmu. Dia pun, Habib, saya kan sebut semua ni masalah. Bakar rumah. Lagi masalah. Tapi dia yakin. Sebab ni orang yang alim. Kalau tulis dekat YouTube tu, ataupun dekat Google, Habib Omar Makhramah, kita tahu orangnya alim. Cerita ni cerita kewalian. Tapi dengar sampai habis lah. Habib, naam gitu. Akhir balik rumah. Bagi tahu dengan isteri. Habib suruh bakar rumah. Apa? Itu saya tambah apa tu. Dia tak sebutlah tu. Perempuan lagi lah. Habis rumah nak bakar. This is illogic. Ya, ini kan para pilihan, orang pilihan Allah yang suruh. Dengan berat hati sebenarnya. Dibakarnya rumah tu. Dibakar rumah. Bila rumah terbakar, bakar ramai orang lah tolong. Semua sekali nak. Ketika rumah tu dibakar, tak dan selamat apa. Habis orang dalam rumah tu keluar habis. Isteri dia keluar, anak-anak dia pun keluar. Kerana terlalu tergesa-gesa, anak-anak perempuan tadi tu tak dan pakai tudung. Tak dan pakai kelubung biasa. Kan orang Yaman kan begini. Kan? Ini tak ada apa. Mungkin tuala lah kau no. Bila keluar 3-3 ni, Masya Allah, maaf ya. Rupa-rupanya anak-anak beliau ni orang yang sangat jelita, sangat cantik. Baru orang realize, Habib ni ada anak cantik. Nah, sebab orang di Yaman kan semua itu semua sekali. Akhirnya ada orang ni kata, Bib, kawinkan anak tuan dengan anak saya. InsyaAllah saya akan bantu. Toko perusahaanmu akan jadi baik, barang supplier dan semuanya. Semua okey insyaAllah. Khair. Seorang kahwin kan. Yang seorang lagi datang, Habib, kahwinkan anak tuan dengan anak saya. InsyaAllah saya bagi kuda dengan Habib. Bukan kuda ya, unta pun saya bagi. Yang unta tu saya tambah ya. Yang ketiga, Habib, kahwinkan anak tuan pada saya, insyaAllah urusan haji ke umrah ke, insyaAllah jangan risau. Dan nak ceritanya tu. Tapi jangan buat pula nanti balik rumah risau dah saya. Tu kata tadi supaya ini kata-kata orang wali-wali Allah ni kadang-kadang kita tengok macam pelik. Tapi tuan-tuan, keyakinan tu mereka yakin. Kalau kita tak berapa yakin, janganlah dibuat. Baik, ada 5 minit lagi. Saya mohon izin untuk baca satu lagi. Kita berhenti nak. Kat mana tadi Ustaz Ahmad? 59. Disebutkan dalam kitab Mukhul. Sudah itu? Disebutkan di dalam kitab Mukhul Ibadah. Fadal Ustaz. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal Ustaz. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Okay. Ia adalah penjaga kepada nikmat, mendapat pertambahan kelebihan daripada Allah, keamanan daripada setiap yang menakutkan, dan petunjuk kepada keredaannya. Sesungguhnya sebahagian para salaf telah meratibkannya, membaca secara berterusan sebanyak 450 kali setiap hari. Selalu saya tengok bila amalan hasbunallah wa ni'mal wakil mesti 450. Tu yang tadi namanya hisabul jumal. Kena yakinlah. Ini yang terakhir ya. Amalan semoga mendapat waktu dimakbulkan doa pada 1/3 malam terakhir. Saya ingat tak sempat saya baca. Saya nak cerita saja. Amalan semoga mendapat waktu dimakbulkan doa pada 1/3 malam yang akhir. Begini. Malam tu apa malam? Maghrib sampai subuh. Bagi 3. 1/3 yang awal, 1/3 kedua. Ini 1/3 yang last ni, di sinilah paling afdal sahur. Paling afdal qiyamul lail. Dan di sinilah berlakunya Isra' dan Mi'raj. Ni
Jadi bila sebut qiyamul lail ni, saya teringat cerita Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah besar. Umur beliau sekitar 9-10 tahun. Dah qiyamul lail. Dan beliau antara wali yang tak pernah tinggal solat malam. Memang kebanyakan mereka tak tinggal malam. Tapi beliau sangat terkenal sejak kecil. Datang jumpa Abah. Abah, saya di masjid, saya dengar ada Tok Guru ajak tentang ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila sampai habis. Dia tanya Abah dia, Muzammil tu siapa? Muzammil dalam ayat tu siapa? Muzammil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berselimut. Kan ayat ni cerita tentang tahajud. Oh, patutlah Tok Guru kata Rasulullah bertahajud. Baik. Tapi waktu tu ayahnya tak bertahajud lagi, bapaknya tak tahajud lagi. Kenapa Pak tak tahajud? Dia tanya. Ni anak waktu tu. Kemudian esok hari pergi masjid lagi, anak ni Abu Yazid Al-Bustami patah balik kat rumah, dia tanya, "Bah, Tok Guru panjangkan lagi syarahan sampai ayat yang terakhir." Apa dia? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Apa tu ayat? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Apa tu? Saya ingat ayat akhir surah Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu thuluthail laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Allah mengetahui wahai Muhammad kamu bangkit setengah malam ataupun 1/3 malam. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekumpulan orang yang bersama denganmu. Ditanya balik dengan ayah dia, siapa ni bah? Ini para sahabat, mereka ikut Nabi untuk solat malam. Tapi kenapa abah tak solat? Atau yang poin tadi tu, kenapa abah tak solat? Akhirnya abah dia kata, wahai anakku, kamu benar-benar mengingatkan saya. Nah, starting daripada malam ni, saya akan qiyamul lail. Sebab nak ikut Nabi dan nak ikut para sahabat. Kalau tak ikut dua ni, siapa lagi nak diikut? Tak apalah tu. Kata anaknya, bah, alhamdulillah, umur 9 tahun, 10 tahun. Tapi kalau abah solat malam, jangan lupa kejut saya. Umur 9 tahun, 10 tahun. Kata abah beliau, dah tak apa, ini untuk orang besar-besar. Ini untuk orang besar-besar. Kamu nanti bolehlah buat bila dah besar, ni kamu kecil lagi. Dia kata lagu ni, abah, kalau saya ditanya oleh malaikat, awak kamu daripada kecil tak solat, saya akan habaq. Abah saya tak bagi. Tak apa, kamu boleh solat. Tu nak tunjuk umur 9 tahun dah fikir lagu tu, solat qiyamul lail. Sebab itu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami antara ulama para wali yang tak pernah tinggal solat malam. Kita macam mana? Paling kurang 2 rakaat lah, paling kurangnya. Tapi kalau dah tidur tu payah nak bangun, solat tahajud sebelum tidur boleh. Usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, boleh juga. Yang paling kurang solat tahajud. Said Muhammad Alawi yang punya kitab Ka'jah tadi tu, yang tunjuk tadi, beliau kata 2 rakaat paling kurang. Paling kurang. Janganlah tak solat tahajud. Tengok kita lah, kalau berat nak bangkit, sembahyang sebelum tidur 2 rakaat ya. Saya mohon maaf, insyaAllah Ustaz Ahmad kita akan khatamkan juga. Sepatutnya minggu ni tadi saya dah janjikan. Tadi Ustaz Khairul bagi tahu saya, minggu depan pun kalau nak dilanjut pun tak apa. Baik, kita buat keputusan, insyaAllah bulan depan, minggu depan, Rabu minggu depan, kita akan ijazahkan apa tadi Kak Ajah, salawat hari Jumaat tadi kan. Dan juga kitab ini walaupun kita tak khatam, kalau tengok pengalaman dua kali ini memang tak khatam keseluruhan lah, tapi paling kurang kita dah sampai, nak ke setengahnya pun syukur ya. Baik, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Saya mohon maaf
Siapa yang ada hajat dengan saya? Siapa ada yang hajat dengan saya kan? Untuk kita cepatkan supaya saya dapat cepat untuk pergi ke Al-Falah. Maaf ya. Sallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Hutang ini bukan satu perkara kecil dalam urusan muamalah sesama manusia, satu perkara yang mempunyai bahagian yang besar di dalam muamalah kehidupan harian kita. Oleh yang demikian, ayat tentang hutang ini disebutkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu panjang.